hebat-hebat dalam UMNO, Tengku Razali orang hebat, Rais Yatim ni orang lama, orang hebat, semua melutut dengan dia, saudara. Seorang manusia je tak akan melutut dengan dia dan tak pernah melutut dengan dia daripada dulu sampai sekarang. Orang itu adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Macam-macam dia buat, dia tak bunuh aja Anwar ni. Lain semua dia buat. Semua dia buat. Hina dia, aibkan dia, telanjangkan dia, tumbuk dia, penjara dia, fitnah dia, semua dia buat pada Anwar Ibrahim. Kecuali tak bunuh aja Anwar Ibrahim waktu itu. Tapi nyari-nyari nak terbunuh lah. Bila dah tumbuk dia, lebam biji mata orang tu, sepak terajang. Sampai sekarang ada kesan lagi. Sakit pinggang dia tu, operate di pinggang tu masih ada kesan. Saudara, kalau kira Anwar ni tanya boleh maaf ke Mahathir? Sebab tu Anwar kata, dia boleh maafkan tapi dia tak mudah nak lupakan. Ini Anwarnya jawapan. Dia boleh maafkan tapi tak mudah nak lupakan. Nak lupa macam mana? Buka aja baju, kesan. Operate. Saudara tengok waktu dia gambar dia pergi umrah kan. Dia pakai baju umrah tu. Kalau saudara pergi tengok, nampak kesan operate dia, saudara. Ini hasil daripada kezaliman Mahathir Mohamad. Bagaimana Anwar nak lupakan? Sebab tu dia kata dia boleh maafkan tapi dia tidak boleh lupakan. Itu kezaliman dia. Hari ini Mahathir datang, bagi tahu rakyat Malaysia hari ini, bagi tahu anak muda hari ini, Anwar zalim. Dia boleh panggil rejim Anwar. Rejim Anwar. Dia ingat dengan gelaran dia tu boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dia ingat dengan gelaran yang diberi sebagai rejim Anwar itu, boleh menjatuhkan nama baik Anwar. Silaplah. Zaman kamu dulu, kamu dikenali sebagai Maha Fir'aun, Maha Zalim. Hari ini kamu nak gelar Anwar, rejim Anwar Ibrahim. Kamu bercakap itu pun dah beruntung dah. Saya nak bagi tahu Mahathir ni. Kamu duduk bercakap dia rejim, dia zalim. Kamu buat PC tu sampai habis. Seorang, tak ada siapa yang ganggu kamu. Polis tak kacau kamu. Kau bebel macam orang tu nyanyuk, berletih, duduk mengatakan Anwar Ibrahim, tak ada siapa ganggu kamu. Mahathir. Nak kata Anwar zalim lagi? Kamu ingat waktu kamu jadi Perdana Menteri, ketika Anwar membuat sidang akhbar di rumah dia, apa kamu buat? Jangan lupa Mahathir. Walaupun kamu sebut Melayu mudah lupa, kamu jangan lupa apa yang kamu buat. Tak sempat habis sidang akhbar Anwar, kamu serbu dengan polis UTK. Bukan setakat serbu sidang akhbar, serbu rumah dia, pecahkan rumah dia, lampuh dia, tangkap Anwar terus. Apakah ini berlaku kepada kamu dan anak kamu? Tak berlaku, Mahathir. Jangan nak tipu rakyat Malaysia yang berbaru ni, yang tak duduk di era tahun 97-98. Mereka tak tahu. Jangan duk kata Anwar ni pimpinan zalim. Saya nak bagi tahu anak muda, baca sejarah, banyakkan membaca dan kenal orang yang bernama Mahathir Mohamad ini. Bukan saja kenal keturunan dia, nak kenal keturunan dia pun boleh. Sebab dia sendiri pun pernah cakap, atuk-atuk nenek moyang dia asal daripada India. Tak payah nak kenal lah dia daripada India ke, dia daripada neraka ke, dia lahirkan mana. Tak perlu. Yang penting baca sejarah dia dekat Malaysia ni. Sepanjang dia menjadi Perdana Menteri, tengok apa yang dia buat. Baca kisah dia. Tidak ada seorang pun yang tidak menjadi musuh kepada Mahathir Mohamad. Semua Perdana Menteri menjadi musuh kepada dia. Sebab itu, dia masuk UMNO, keluar UMNO ni macam pelanggan pelacur yang masuk hotel dekat Chowkit. Keluar masuk. Macam tu lah. Hati tu dia buat. Ikut suka hati dia. Ikut suka mak bapak dia je. Masuk UMNO ni. Sebab apa? Dia tak pernah bersetuju dengan mana-mana pemimpin. Hanya dialah seorang pemimpin yang baik di Malaysia ni. Itu dia Mahathir Mohamad. Dia tak nak lihat orang lain lebih baik daripada dia. Tunku Abdul Rahman, orang yang dihormati sebagai orang yang digelar sebagai bapa kemerdekaan. Itu pun dia kata Tunku Abdul Rahman ni pro-Cina. Tunku Abdul Rahman ni baik sangat dengan Cina. Dia persalahkan Tunku Abdul Rahman. Hussein On. Berbalah sama Hussein On. Kemudian dia sendiri angkat Pak Lah. Dia sendiri lantik Pak Lah sebagai Perdana Menteri. Akhirnya dia lawan Pak Lah. Dia gunakan Din Cirit untuk menekan Pak Lah letak jawatan.
Tak percaya, tanyalah Din Cirit betul tak betul. Waktu itu Din Cirit adalah naib Presiden UMNO. Naib Presiden UMNO duduk buat kenyataan. Memburuk-burukkan presiden dia. Pak Lah, siapa suruh? Mamat Kerala ni lah yang suruh. Dia dah bersara waktu itu. Dia yang angkat Pak Lah. Dia yang angkat Pak Lah dan dia nak jatuhkan Pak Lah. Ini kerja jahat dia dalam politik, saudara. Tuhan panjangkan umur dia untuk buat kerja ini. Untuk buat kerja ini. Kenapa dia berani buat? Sebab dia tahu tidak akan ada mana-mana pemimpin yang berani bertindak pada dia. Sebab dia maha zalim. Dia maha Fir'aun. Sebab itu dia tak kisah buat apa pun. Sebab terbukti Perdana Menteri sebelum ini. Tak ada seorang pun berani sentuh. Usahakan sentuh dia. Sentuh anak dia pun tak berani. Tak ada seorang pun. Yang marah kat dia ramai. Pak Lah pun tak suka Mahathir. Pernah Pak Lah menyatakan, ya, duduklah dan diam, Mahathir dah bersiap pencen-pencen lah. Pak Lah pun tak suka. Datuk Najib pernah kata, bersaralah dengan cara politik Datuk. Sekadar itu saja Perdana Menteri boleh cakap kat dia. Apakah dia terkesan dengan cakap-cakap macam tu? Dia tak akan terkesan, saudara. Sekadar kamu nasihatkan dia suruh bersara, pada dia tak terkesan. Tak terkesan. Cakaplah apa pun. Dia akan hentam kamu habis-habisan. Pak Lah cakap macam-macam dengan dia. Lagi Pak Lah cakap kat dia. Lagi dia tekan Pak Lah. Dan akhirnya Pak Lah jatuh. Tewas dengan dia. Pak Lah letak jawatan. Ditekan daripada dalam UMNO sendiri. Diketuai oleh Din Cirit ni. Din Cirit ni khianat. Bukan baru ini. Bukan waktu dalam Kerajaan Patah Harapan. Bukan waktu langkah Sheraton. Din Cirit ni jadi pengkhianat. Waktu dalam UMNO lagi. Mungkin dia dilahirkan sebagai seorang pengkhianat. Sebab itu dalam UMNO ni dia sanggup khianat Pak Lah. Kenapa? Arahan Tun. Mahathir akan gunakan sesiapa saja dalam UMNO supaya menjatuhkan pemimpin yang dia tak suka. Sebab apa dia tak suka dia Pak Lah? Pak Lah tak ikut cakap dia. Itu aja. Dia tak suka Pak Lah tak ikut cakap dia. Projek Jabatan Bengkok yang dia idam-idamkan, yang dia cita-citakan, dan dia letaklah kroni dia untuk projek itu. Nak mengkayakan kroni dia. Dia letaklah kroni dia kat situ. Dia minta Pak Lah teruskan dia. Jabatan Bengkok ni. Masa mula-mula nak lantik Pak Lah berjanji. Setujulah kan. Biasalah nak dapat Menteri. Tak apa Tun, saya akan buat. Saya akan teruskan projek itu. Dia agak sumpah je Perdana Menteri. Pak Lah tak buat. Bahkan dibatalkan projek Jabatan Bengkok. Sanggup kerajaan di zaman Pak Lah itu membayar papasan kepada syarikat berkenaan. Itu yang menyebabkan Mahathir cukup marah. Tambah pula lagi. Tambah pula lagi, menantu Pak Lah KJ, lawan pula anak dia nak bertanding dalam UMNO. Lagi dia marah. Dia itu yang bab tu dia terus terang. Dia cakap direct masa dalam program program Keluar Sekejap bersama KJ tu kan. Bila KJ tanya direct, Tun, kenapa Tun tak suka saya? Ini KJ cakap direct ni dengan Mahathir ni. Tun, saya tanya kenapa Tun tak suka saya? Sebab hang lawan anak saya. Anak dia cakap direct. Maknanya anak dia, keturunan Kerala dia tu, jangan sesiapa berani sentuh. Walaupun kamu pemimpin Melayu, walaupun kamu anak jati Melayu dalam negara ini, dalam tanah Melayu ini, aku asal daripada Kerala. Anak keturunan aku kau jangan sentuh. Ini Mahathir. Saudara. Itulah kekuatan dia. Yang lama dia berkuasa dulu. Itulah kekuatan dia. Sebab tidak ada orang berani sentuh keturunan dia. Anak dia jangan usik. Cucu dia jangan usik. Kalau ada cucu dia pakai seluar dalam kat luar negara tu yang diviralkan tu. Cucu dia pakai bikini. Duduk atas kapal mewah pakai seluar dalam tu. Jangan sentuh cucu dia. Jangan sentuh anak dia. Dan satu lagi. Jangan sentuh kroni-kroni dia. Daim. Daim tu dah macam darah daging dia. Sentuh Daim, siap kamu. Siapa berani sentuh Daim? Usahkan sentuh Mahathir. Daim pun tak ada pemimpin. Tak ada Perdana Menteri sebelum ini berani usik Daim. Walau Perdana Menteri sebelum ini semua tahu. Pak Lah tahu Daim bina kekayaan macam mana. Pak Lah tahu. Datuk Seri Najib, dia pun tahu. Bagaimana Daim membina kekayaan, dia tahu. Tapi ada berani usik? Tak ada, saudara. Sebab mereka tahu penyakit dia kalau usik Daim. Usik Daim sama seperti usik peha Daim, cubit peha Daim, sama seperti kamu cubit telur Mahathir. Macam tu. Kalau berani buat. Tak ada siapa yang berani.
hingga kita dipinjamkan seorang tokoh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan yang baik, kita diberi umur yang panjang untuk kita melihat bagaimana ini kalilah Anwar akan mengajar Mahdi bahawa tidak selama-lamanya kamu, wahai Mahdi Kalala, kamu boleh berkuasa dalam tanah Melayu kerana keturunan kamu bukan di sini, keturunan kamu di India. Kenapa kamu tidak buat huru-hara di India? Kenapa kamu buat huru-hara di tanah Melayu ini? Ini Anwar nak bagi syarat kepada Mahathir Mohamad. Tak payahlah kamu kata, saya memperjuangkan Melayu. Saya memperjuangkan Islam. Kalau bini kamu sendiri nak melaksanakan hukum Islam, kamu cegah. Kamu tak benarkan bini kamu pakai tudung. Ya? Ini satu penghinaan kepada Islam. Saya rasa tak ada orang lain tak benarkan. Ramai dekat Malaysia ini yang suami dia kaki judi, kaki minum arak, kaki macam-macam kaki lah dekat Malaysia ni. Tapi tak ada lagi dia mengharamkan isteri dia pakai tudung. Suami jihad macam mana pun, susah nak jumpa dia tak suka bini dia pakai tudung. Paling tidak dia akan biarkan saja. Tapi kamu boleh tak benarkan isteri kamu yang nak pakai tudung, kamu tak benarkan, kamu tak izinkan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu adalah orang yang benar-benar anti kepada Islam. Orang yang anti kepada Islam dan anti kepada sunnah Nabi. Dia pernah menghina janggut Nabi, saudara. Saya nak bagi tahu saudara yang muda-muda ni. Ya? Dia pernah menghina janggut Nabi. Bukan fitnah. Ya? Dia pernah menghina janggut Nabi. Saudara boleh dengar ucapan-ucapan dia yang lama-lama dulu. Dia bagi tahu, ya, masa itu dia nak hentam PAS lah. Ya, waktu itu PAS. Lawan UMNO kuat juga. Ya? Dia nak hentam PAS. Tak kisahlah waktu itu parti politik nak bertentangan. Kan? Nak lawan PAS. Tak kisah. Tapi jangan nak lawan PAS, kamu sanggup menghina sunnah Nabi. Ya? Waktu itu PAS ramai pimpin yang janggut-janggut. Kan? Ada janggut sikit. Kan? Jadi dia nak hina pimpin PAS, maka dia kata, oh janggut ini di zaman Nabi dulu, Nabi simpan janggut sebab tak ada pisau jilid. Dia kata. Mahdi. Nabi simpan janggut kerana waktu dulu tak ada pisau jilid. Orang UMNO mana yang jahil waktu itu dengar ucapan ni ketawa. Ketawa. Bila dia menghina Rasulullah SAW, ada orang yang tergamak ketawa. Sama juga dia kata perempuan zaman Nabi dulu pakai jilbab, niqab ke tutup muka ni kerana zaman dulu di Arab Saudi di gurun. Bila gurun padang pasir ni, angin tiup pasir berterbangan, maka habislah muka dia, sebab tu orang Arab dulu tutup. Dia tak kata sebab aurat, sebab dia kata pasir. Ini penghinaan kepada hukum, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ini Mahathir Mohamad, kau nak kenal. Nak kenal mana? Sebab itu dulu orang panggil dia Maha Fir'aun, Maha Zalim. Memang kekal nama itu sampai hari ini. Saudara. Dan hari ini, dia menjadi rakan baik, rakan akrab, bahkan penasihat kepada parti Islam. Kenapa orang PAS tidak pertikaikan dan persoalkan? Sebab apa? Sebab dia telah dibersihkan, disucikan. Mahathir kini bersih lagi. Mahathir ini suci lagi menyucikan, macam tu. Oh, maka mereka bawa hujah. Oh, di zaman dahulu, kala di zaman Nabi dulu, dia Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini semua masa kafir itu pun zalim juga, dia kata. Bila masuk Islam, dia menjadi pejuang Islam yang baik. Jadi Mahathir ni macam tu lah. Ya, macam Sayyidina Umar. Yang satu ketika zalim, bila bersama Nabi jadi baik, dia nak samakan macam tu. Ya? Mahathir ni bukannya kafir lah. Dia Islam. Sayyidina Umar ni, dia asalnya dia tidak Islam, dia kafir. Sayyidina Abu Bakar, bila masuk Islam bersama Nabi, baru dia jadi seorang pejuang Islam. Menjadi sahabat Nabi yang baik. Mahathir ni Islam lama dah. Ya, dia kecil-kecil lagi dah potong dah. Kerala ni. Dia Islam lama dah. Bukan masa dia nak kata dia kena masuk dalam PAS, dia baru diislamkan, tak. Dia Islam lama dah. Tapi Islam dia tu macam tu lah. Islam dia macam tu lah.
Kita nak katakan dia kafir, dia Islam betul, Mahathir Islam. Tapi Islam dia macam tu. Kalau zaman Nabi dulu ada, dia panggil Abdullah bin Ubay. Ya, dia Abdullah bin Ubay ni, dia solat pun belakang Nabi. Jangan main. Ha? Bukan mimpi Nabi lagi. Solat belakang Nabi, saudara. Hari ni kita bangga. Orang mimpi jumpa Nabi. Ya, Haji-Hadi ni berkali-kali mimpi jumpa Nabi, saudara. Sebab dia mimpi jumpa Nabi lah, maka kita kena percaya dekat dia. Kena yakin dengan dia sebab dia mimpi jumpa Nabi. Disahkan oleh Mursyidul Am. Tugas Mursyidul Am ni untuk menentukan siapa yang pernah mimpi jumpa Nabi. Itulah. Mimpi jumpa Nabi, maka dialah pemimpin yang patut kita percaya dan kita wala. Perlu kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Bagaimana dengan Bala pula? Bala, pengerusi Dewan Himpunan Hindu, dia pun kata mimpi jumpa Nabi juga. Dia seorang pengikut yang wala. Bila nak Haji-Hadi dikatakan mimpi jumpa Nabi, dia pun tak mau kalah. Walaupun saya agama Hindu, saya pun mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Saya tanya Tuan Amrin, Tuan Man, saya sudah mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Saya tanya Tuan Amrin, Ustaz Tuan, betul ke? Ustaz Tuan angguk kepala, betul. Maka takbir, kata Wala'on. Wala'on percayalah, saudara. Pada Bala tu. Sebab apa percaya? Takkanlah Ustaz Bala nak menipu. Mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Bukan sekali, berkali-kali. Saya silap dia lagi banyak mimpi Nabi berjadi. Wala'on tak payah cerita lah. Kan? Patutnya Wala'on malu dengan Bala ni. Kalau Bala mimpi jumpa Nabi berkali-kali, Wala'on mimpi jumpa apa? Dapat mimpi jumpa mata senik pun dah untung lah Wala'on. Wala'on kalau dapat mimpi jumpa mata senik pun dah kira bertuah lah. Kalau tidak apa mimpi jumpa Abu Jahal atau mimpi jumpa Abu Lahab. Okeylah tu. Kan? Tapi Abu Jahal pun kamu tak nak mimpi, Abu Lahab pun kamu tak nak mimpi, Mota Senik pun kamu tak nak mimpi. Yang kamu mimpi jumpa apa? Jumpa lembu, jumpa kambing. Hebatlah Bala lagi. Dia mimpi Nabi berkali-kali. Dia bukan tipu. Ustaz Tuan dan Tuan Man kata betul. Kan? Cuba tanya Bala, macam mana rupa Nabi? Kamu mimpi tu macam mana, wahai Bala? Macam mana rupa paras Nabi yang kamu mimpi-mimpikan? Tanyalah dia. Ada tak Wala'on berani tanya? Tanya dia. Kita orang Islam ni, macam mana kita boleh tahu kita mimpi jumpa Nabi? Sebab Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Iblis ni dia boleh menyerupai mak bapak kita. Iblis boleh menyerupai mak bapak kita. Sebab itu ada cerita mengatakan di akhir waktu kita nazak nak mati. Kadang Iblis ni dia menyerupai mak bapak kita. Dia cuba mempengaruhi kita dan menyamar sebagai mak bapak kita. Sewaktu kita sakratul maut itu, dia akan datang dibisik kat telinga kita supaya kita jadi kafir, kufur. Percayalah kepada mak. Mak dah mati. Mak tahu sebenarnya Allah itu tidak wujud. Allah itu macam ni kan. Dia akan menyamar jadi mak kita, berbisik kat telinga kita waktu kita sakratul maut. Dan kita kena sayang kat mak kita. Na'udzubillah. Kita akan terikut cakap dia. Sebab dia mak kita. Takkan mak kita nak tarik kita pergi neraka. Kan? Tapi sebenarnya itu Iblis. Usaha Iblis yang terakhir untuk mempengaruhi kita supaya kita kafir. Mati kafir. Maka dia menyerupai mak kita. Ataupun ayah kita. Atau sesiapa saja yang kita sayangi. Dia akan berbisik kat telinga kita. Allah tidak wujud. Yang wujud siapa dia? Ada tunjuk. Tuhan sebenarnya adalah ni. Dajjal ke apa ke. Tokong mana entah. Dia akan pengaruh kita. Dan kerana kita sayang ke mak kita. Dan kita yakin takkanlah mak kita nak nanya kita. Maka kita ikut cakap dia. Na'udzubillah saudara. Sebab itu agama ajar kita supaya ada doa. Supaya tetapkan iman kita. Tidak beralih. Supaya di akhir kematian kita tak mahu Iblis mempengaruhi kita. Dan kita punya kekuatan. Sebab itu saya katakan Iblis tidak boleh menyerupai banyak orang. Tetapi Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Jadi kalau Iblis tidak boleh menyerupai Nabi, bagaimana kita nak kenal? Dan kita mimpi itu betul atau tidak Nabi?
Sebab itu dia ajar tentang sifat-sifat Nabi. Ya, ada sirah yang mengajar kita bagaimana bentuk fizikal Nabi, wajah dia, ketinggian dia macam mana. Jadi supaya mudah kita nak kenal. Betul ke kita bermimpi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis memang tidak boleh menyerupai Nabi. Tetapi dia boleh menyerupai orang lain dan mengaku itu adalah Nabi. Dia boleh buat. Ha? Sebab itu nak kena tanya bala. Yang kamu jumpa tu macam mana bentuk dia? Kalau ciri-ciri yang disebut tu betul dengan sifat Nabi, bolehlah mungkin ia good. Kan? Tanya dia. Tapi kalau dia kata, saya mimpi itu malam, itu pakai serban putih, janggut ada sikit-sikit macam kambing. Kemudian dia rendah-rendah sikit. Dia ada pakai spek mata, rendah-rendah sikit, kecil-kecil saja orang dia. Dia punya kuku ada cagu sikit. Kalau dia kata macam itu bukan Nabi. Itu mata senik. Yang dia jumpa tu mata senik, saudara. Sebab tu saya tu tanya. Kan? Sama dia mimpi jumpa mata senik atau dia berjumpa Tontowi. Kalau tak tanya dia, memang kena kelentong lah. Takkan saudara sebagai orang Islam yang mengadah kitab hari-hari kena kelentong oleh seorang Hindu yang mengatakan dia bermimpi jumpa Nabi. Tak tahulah kalau saudara pula pernah mimpi jumpa dengan dia punya sami. Kan? Bergele-gele. Kita tukar. Ya? Nabi saya, kamu mimpi, kamu punya sami bagi saya mimpi. Sebab kita ada satu gabungan sekarang ni. Boleh tukar-tukar kan. Tu tak tahulah. Kan? Tapi begitulah saudara. Saya nak tunjukkan bahawa dalam PAS ini, kalau mereka buat, no problem. Walaupun tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal. Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Bagi yang nyokong PAS, yang bukan Islam, yang tak potong lancau pun, boleh baca Al-Quran. Tak ada masalah. Boleh baca terjemahan. Tak ada masalah. Tak berdosa. Bahkan dialu-alukan. Bahkan dipuji. Inilah hikmahnya parti PAS. Tengok kami parti Islam. Tengok orang yang bukan Islam pun boleh baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana berada dalam PAS. Wah, itu hujah dia. Tengok pimpin gerakan. Boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Berkawan dengan PAS. Tengok bala boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Berkawan dengan PAS. Boleh, saudara. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh DAP. Sebab DAP tak berkawan dengan dia sekarang. DAP baca Al-Quran ke, terjemahan ke, ini penghinaan kepada orang Islam. Buat dapat polis. Jom buat dapat polis. Polis siasat lah. Ni Anwar Ibrahim ni. Liberal. Liberal. Sebab tu DAP boleh baca Al-Quran sekarang. Kalau orang lain tak boleh. Dengan dia, ahli dia, boleh. Buat apa-apa boleh. Buat apa-apa boleh, saudara. Karaoke dengan betina 2-3 pagi. Karaoke dengan bini orang ke. Dengan janda ke. Dengan adara ke 2-3 pagi. Tak apa. Itu adalah dakwah. Itu adalah dakwah. Kerana Allah memerintahkan kita untuk berdakwah. Dan Allah tidak menetapkan waktu bila untuk berdakwah. 2-3 pagi pun boleh. 4 pagi pun boleh. Kan Tuhan tidak tetapkan waktu untuk berdakwah. Maka Sanusi itu melakukan dakwah pukul 2-3 pagi. Itu dah ada hujah dah, saudara. Kalau puak dia, karaoke lah lagu Kamalia tu. Husan hari-hari indah bersamamu Kamalia. Itu lagu dakwah. Lagu dakwah, saudara. Tapi kalau Anwar nyanyi lagu Puji Bini The Azizah, rupa kamu yang cantik. Kalau Anwar nyanyi lagu Puji Bini dia, ni liberal. Tengok Anwar, nak je Perdana Menteri macam mana nyanyi lagu Azizah. Itu tak boleh, itu liberal. Haram. Sanusi nyanyi lagu Kamalia dengan janda. Betina mana kan? Tak apa, itu dakwah. Sebab Islam ni menekankan dakwah. Inilah PAS. Saya nak bagi tu anak muda. Inilah watak PAS. Watak PAS, saudara. Dia akan keluarkan hukum. Ikut dia je. Ikut dia suka. Ikut dia suka. Rugi pada dia, haram. Untung pada dia, halalun tayyiban. Dengan orang baru, bolehlah PAS buat. Tapi kalau orang yang lama-lama dalam PAS tak boleh. Tak mampu nak memperdaya kita. Kita bukan ada ilmu yang tinggi pun. Tetapi kita tidaklah sebodoh itu. Tidaklah sebodoh itu. Bila kita bercakap, mereka kata, kamu nak bandingkan, kamu nak cerita tentang ilmu. Kamu siapa? Nak pertikaikan Haji Hadi.
Apa ilmu kamu? Baca Fatihah pun tak betul. Ini selalu hujah-hujah pas ni. Selalu yang pas gunakan hujah inilah. Kamu siapa? Nak pertikaikan Haji Hadi. Dia ulama besar. Setiap malam baca kitab. Setiap malam baca kitab di Masjid Rusila. Setiap malam, mana-mana tempat dia buka kitab. Kamu siapa? Berapa banyak kitab yang kamu baca? Baca Fatihah boleh tampukang. Kamu nak pertikaikan kami. Guru kami. Tuan guru kami Haji Hadi. Dia bukan saja pernah bermimpi jumpa Nabi. Dia mengajar kitab. Ilmu dia banyak. Ilmu kamu sejauh mana sangat. Inilah hujah. Bila berdepan dengan Wala'on dah tak boleh nak berhujah dengan kita. Dia akan main itulah peribadi. Setakat mana kamu nak tikaikan guru kami? Nak bandingkan kamu, ilmu kamu setakat mana? Dia kata. Nak bandingkan ilmu untuk guru. Nak tegur-tegur untuk guru kami. Itulah hujah dia pakai. Sebab tu saya nak bagi tahu saudara. Kerap kali saya duk ulang. Supaya tidak ada orang terpedaya. Saya nak bagi tahu dengan saudara. Banyaknya ilmu seseorang itu. Bukan itu ukuran kebenaran yang dia bawa.